mengucap Al-Fatihah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat dengar semua yang saya cakap ni. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi ini kita ada bersama-sama dengan kita yang bahagia, Tengku Umar Ilani Teku Iskandar, Ketua Program Komposisi dan Perubahan Fakulti Muzik, juga pensyarah gamelan Melayu Aswara. Saya baru berbual pagi tadi dengan Jijul Kemalak jadi dia beritahu dengan saya bahawasanya Cik Umar adalah bahagian komposisi dan perubahan Fakulti Muzik Aswara. Memang katanya memang seorang yang banyak terlibat dengan muzik tradisional, dia asli dan sebagainya. Jadi pada pagi ini kita akan mengadakan sedikit cara santai gamelan. Saya tidak sebut gamelan Melayu ataupun gamelan Jawa, saya sebut gamelan sajalah. Dan mungkin kita nak lebih, kita kena tanya dengan Cik Umar. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada pelajar-pelajar UIA. Saya amat gembira kerana student UIA dalam ni, kerana sebenarnya mereka ni, Cik Umar, kalau saya berfikir bagi gambaran, kalau musim competition tu, kalau 5 sesi, pagi petang dia akan main gamelan. Sampai katanya habis main tu tengah menggigil-gigil pegang tukul tu lah kan, gamelan tu. Okay, jadi saya tidak memanjangkan perbicaraan. Saya dengan ini mempersilakan dan segala hormatnya yang berbahagia Teku Umar Ilani Teku Iskandar untuk kita berbincang-bincang sikit berkenaan dengan gamelan. Boleh saya terus mengajukan soalan ke Cik Umar nak bagi pengenalan dulu? Mungkin saya nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Syed Tahir dan juga Citra UIA kerana sudi berjemput saya untuk kita bersembang santai lah dalam kata lain. Kita bincangkan gamelan Nusantara, gamelan Melayu secara khususnya. Saya amat berbesar hati kerana dijemput untuk sama-sama kita menyampaikan ilmu dan juga memperkembangkan tradisi gamelan ni dalam bentuk perbincangan sebeginilah. Itu dari saya lah. Baik. Sebenarnya Cik Umar ini hari pernah datang ke UIA semasa Student Affairs Festival. Pelajar-pelajar UIA Persatuan Gamelan Gangsa, itu namanya grup tu. Mereka bawa sembahan dan kemudian Cik Umar telah menerangkan sedikit tentang gamelan. Baik, Cik Umar, saya nak bertanya sedikit berkenaan dengan sejarah gamelan ni. Cik Umar, mungkin boleh cerita sikit. Pasal di tangan saya ni ada satu CD. Dan kemudian ada satu lagi gamelan ni dipanggil Kod Gamelan, gamelan Iskandar. Jadi macam mana Cik Umar sejarah gamelan? Boleh ceritakan sikit? Okey, kalau secara umumnya gamelan ni memang adalah satu tradisi yang berkembang di Indonesia. Secara khususnya orang-orang di Jawa lah, dengan mitologi di mana beberapa alat muzik berbentuk gong dan sebagainya digunakan untuk menyeru dewa. Macam itulah. Jadi dia ketuk gong tu untuk menyeru dewa. So daripada mitologi tersebut dia berkembang jadi satu bentuk alat muzik sebagai satu ritual, dan dia berkembang di satu bentuk hiburan dalam istana dan juga berkembang dalam masyarakat Jawa lah. And then kalau secara khususnya kalau kita tengok gamelan Melayu ni, dia berkembang daripada tradisi di Johor Riau. Masa tu perkembangan Kesultanan Johor Riau, Riau Lingga masa tu berlaku di tanah Melayu. And then dari situ terdapat satu peralihan tradisi lah saya kira daripada Istana Riau Lingga
terdapat perkahwinan kerabat diraja antara Riau Lingga dan juga Pahang, and then tradisi gamelan di Riau Lingga tu berpindah ke Istana Pahang masa tu. Okay, and then dari situ di dalam Istana Pahang berkembangnya satu tradisi yang dinamakan sebagai joget Pahang. Joget Pahang ni kalau kita kata bukan joget Pahang dalam konteks nyanyian, dalam bukan konteks repertoire muzik, itu lagu. Tapi bila kita kata tradisi joget Pahang di Pahang ni merujuk kepada satu tarian yang diiringi oleh gamelan lah. Pada masa itu gamelan kita panggil gamelan Pahang ataupun joget Pahang lagi. Antara apa kita kata antara penulisan terawal, bukan antara, penulisan terawal berkenaan dengan penemuan sebuah tradisi tari dan muzik di dalam istana Kesultanan Melayu adalah pada tahun 1870-an yang ditulis oleh Frank Swettenham, masa tu Resident British lah. Dia dijemput untuk melihat satu persembahan di Istana Pahang. Jadi bila dia melihat persembahan tersebut, dia rasa macam pelik, kenapa ada gamelan dekat dalam istana di tanah Melayu lah, sebab dia setahu dia tradisi gamelan ni ada di tanah Jawa. Dan beliau telah menulis satu chapter, satu bab berkenaan dengan gamelan itu. Dia ceritakan pasal baju, tari, aspek muzik, bentuk persembahan dia, di mana persembahan dia bermula lepas isyak sampailah sebelum subuh, dan Sultan masa tu datang pada pukul 12:30 malam. Dan dia sendiri menerangkan pasal aspek muzik, macam mana sedapnya bunyi tu, macam mana cantiknya kostum dia, macam mana pergerakan duduk, tari itu sangat lembut dan sebagainya. So dari situ dari penulisan tersebut kita dapat tahu bahawa terdapat satu jenis persembahan gamelan di dalam istana Kesultanan Melayu pada masa itulah. And then tradisi ini kemudian berkembang dan Sultan Ahmad punya isteri ketiga, iaitu Cik Zubedah, anak beliau ada beberapa isteri yang mengurus ataupun menjalankan tradisi gamelan ini dalam istana lah. Okay, and then daripada anak kepada Cik Zubedah, iaitu Tengku Ampuan Mariam, yang telah memperkembangkan tradisi joget gamelan ni ke level yang seterusnya, di mana pada masa itu beliau berkahwin dengan Tengku Sulaiman. Pada masa itu adalah putera daripada Terengganu, and then beliau telah memindahkan diri ataupun saya kata berhijrah lah daripada Pahang ke Terengganu, membawa sekali household dia, maknanya dayang dan sebagainya lah, untuk duduk di Istana Terengganu. Dan apabila di Istana Terengganu, ada kemudiannya menjadi permaisuri kepada Sultan Sulaiman. Dari situ bermulanya perkembangan gamelan joget Pahang tu berpindah ke Terengganu dan kemudian berkembang membentuk satu tradisi yang dinamakan sebagai joget gamelan Terengganu ataupun gamelan Terengganu lah. Dari situ kita dapat lihat perkembangan repertoire, perkembangan bentuk tari, perkembangan dari segi kostum dan juga penceritaan di dalam sebuah tradisi joget gamelan menjadi satu titik tolak kepada perkembangan gamelan Melayu yang seterusnya. Di joget gamelan Terengganu itulah terciptanya lagu yang baru yang biasanya dicipta oleh Sultan sendiri, dan tarinya dicipta oleh Tengku Ampuan Mariam sendiri. Dan mereka persembahan-persembahan ini walau bagaimanapun hanya di dalam istana saja. Maknanya dalam Istana Pahang saja, dalam Istana Terengganu saja, tidak dipertontonkan kepada orang ramai dan tidak dipersembahkan ataupun tidak dia adalah milik eksklusif penaungnya, iaitu orang-orang istana saja. Maknanya orang istana saja boleh tengok. Jadi sehinggalah pada tahun 1942, pada masa itu kemangkatan Sultan Sulaiman dan juga Perang Dunia Kedua, Jepun menjajah kita kan. Jadi tradisi itu lenyap. Bila tradisi itu lenyap, sampai berpuluh tahun kita tak tahu ada tradisi gamelan di dalam Istana Kesultanan Melayu lah. Sehinggalah pada tahun 1960-an, 1966 kemudiannya apabila alat muzik gamelan tu secara tidak sengaja dijumpai di dalam Istana Kolam milik Tengku Ampuan Mariam. Setelah diketahui dan setelah dipujuk,
Tengku Empu Maram tu baru membenarkan tradisi itu diperkembangkan semula. Antara titik pertamanya di UM dan diperkembangkan, dan dari situ universiti terawal seperti UKM, USM, Akademi Seni Kebangsaan, UiTM mengambil gamelan sebagai anak angkat dan diperkembangkan ke dalam universiti dalam konteks masing-masing lah, antara tari, joget ataupun muzik. So sebab tu kalau kita tengok dalam dekat universiti, kita nampak convocation sering kali diiringi oleh gamelan Melayu, kerana untuk mengangkat seni tradisi itu supaya dia berkembang dalam konteks pendidikan juga. Sebab itu gamelan Melayu itu sinonim dalam universiti lah. And then sekarang kita dapat lihat perpindahan tradisi istana tu ke tradisi rakyat lah dalam kata lain. Maknanya orang-orang biasa dah boleh belajar, pelajar-pelajar kita di universiti pun dah boleh belajar gamelan, dah boleh appreciate apa itu joget gamelan. So hopefully dia akan berterusan sampai ke penghujungnya lah, insyaAllah. Terima kasih Cik Umar. Bagi peserta-peserta yang lain yang dalam grup ni, kalau nak bertanya soalan boleh saja bertanya. Tak ada masalah, kita santai kan So Boleh. boleh jawab lagi Cik Umar. Ada nak tanya aspek muzik gamelan sebenarnya macam mana Cik Umar, aspek muziknya? Okay, kalau saya boleh share screen ya. Semua boleh nampak ke? Saya boleh nampak juga, saya boleh nampak. Peserta yang lain boleh nampak Boleh, okey. Jadi bila tadi tu yang saya cerita dalam kata lain sejarah ringkas lah, yang saya boleh rangkumkan lah, okey. Seterusnya bila saya kaitkan tadi latar belakang joget gamelan tu adalah sebuah tradisi yang menggabungkan muzik dan juga tari yang menyampaikan cerita melalui gerak tari lah dan juga muzik. So kalau kita tengok dekat situ, itu adalah antara gambar-gambar terawal tahun 1960-an di mana tradisi gamelan Melayu tu diwujudkan semula. Maksudnya dikembangkan semula, dilahirkan semula, dikumpulkan orang-orang lama yang dah lama tak main tradisi gamelan itu. Ini antara generasi, mereka-mereka ni adalah generasi terakhir pemuzik dan penari gamelan Melayu di Istana Terengganu lah. Mereka adalah generasi terakhir. So apabila dikembangkan semula tu, terdapat satu keperluan lah Tengku Empu Maram perlu memanggil semua generasi terakhir ni yang masih hidup ya, yang masa tu mungkin sudah lanjut usia, untuk mengumpul, membincang, membuat tarian, mewujudkan semua dalam kata lain reconstruction lah, membina semula tradisi tersebut lah, okey. Dan biasanya tradisi ni ada beberapa bentuk, menggunakan cerita Panji, iaitu cerita Panji ni cerita klasik Jawa, ataupun pekerjaan tarian tu menunjukkan satu pekerjaan seharian seperti menjala ikan, bersolek, menari, bermandi-mandian macam tu lah, dan juga pelakuan haiwan lah. Sebab tu kita ada lagu macam Timang Burung, Togok dan sebagainya, itu semua adalah perlakuan haiwan lah, okey. So bila kita pergi ke aspek muzik tadi, mungkin saya boleh tunjukkan sedikit. Okey, bila kita cerita pasal muzik, instrumentasi dan fungsi dia, di dalam tradisi gamelan Melayu dan juga tradisi gamelan yang lain pendekatan pengajaran pembelajaran tidak kira dalam istana ataupun dalam komuniti itu sendiri adalah dalam menggunakan konsep adab berguru. Adab berguru ni adalah konsep yang digunakan Aswara konsep yang digunakan oleh Aswara untuk mempelajari seni tradisi, di mana penurunan ilmu tu dalam konteks melihat, mendengar, meniru, mengingat dan mengulang dan sebagainya lah. Maknanya ini kita panggil sebagai tradisi oral. Maksudnya guru akan menunjukkan terus kepada anak muridnya tanpa ada medium-medium bentuk penulisan dan sebagainya lah. Maknanya secara terus kita ingat, kita cuba dengar dan kita akan ulang-ulang sehingga kita ingat lah, okay. So jadi di dalam gamelan Melayu secara spesifiknya kita ada 5 nada, iaitu 5 nada ni kita panggil ada orang mengistilahkan 5 nada tanpa semitone ataupun enhemitonic pentatonik dalam konteks musikologi lah, ataupun kita kata slendro Melayu. Bila kita kata slendro tu 5 nada, dan biasanya slendro ni dikaitkan dengan laras Jawa. Laras Jawa ada pelok 7 nada dan juga slendro 5 nada.
tetapi ada juga kita memakai selendro Melayu, kerana bila kita lihat pembuat-pembuat gamelan di Solo, mereka merujuk kita sebagai selendro Melayu. Dia ada bilah-bilah dia, bilah-bilah ini kita panggil ibu bilah lah, maknanya untuk dia melaras gamelan Melayu, kerana kita buat gamelan di sana. Dia akan ambil bilah-bilah ini dan bilah-bilah ini ditulis sebagai selendro Melayu, maknanya 5 nada tetapi laras Melayu, macam tu. Okay, so kita dalam gamelan Melayu memang menggunakan 5 nada, dan nada-nada ini disimbolkan dengan menggunakan nombor dan juga beberapa simbol lah. So ini adalah salah satu bentuk notasi yang wujud, tapi dalam gamelan Jawa tu telah lama, sejak kurun ke-19 lagi mereka sudah ada notasi bernombor dan juga simbol. Kita kemudian apabila kita telah menjumpai gamelan Melayu di Istana Kolam, and then apabila kita nak mendokumentasikan muzik-muzik gamelan tu, kita telah mengadaptasi sistem nombor dan simbol ni dan disesuaikan ke dalam konteks aspek muzik gamelan Melayu lah. Okay, so jadi ini sedikit berkenaan dengan muzik, instrumentasi dan fungsi dia lah. Okay, tapi kalau kita nak pergi lebih mendalam, hubung kait gamelan Melayu ni dengan aspek muzik, ada banyak aspek. Kita ada yang alat yang memainkan rentak, ada alat yang memainkan struktur, ataupun kolotomik, ataupun alat yang memainkan melodi. Ada beberapa jenis. Jadi contohnya kalau kita tahu dalam gamelan Melayu kita ada gamelan kita ada gendang yang memainkan rentak. Gendang ada 2 muka kalau ada 3-4 muka tu gendang lain lah. Saya tak tahu apa nama gendang macam tu lah. Okay, dalam gamelan Melayu kita ada 2 muka, satu yang besar, yang kecil, dan menghasilkan bunyi tak dengan dung ataupun pak, bung, terpulang pada pendekatan pengajaran masing-masing lah. Jadi seterusnya kita ada alat yang memainkan nada-nada yang bercirikan kolotomik. Maksudnya di sini adalah melodi itu alat muzik itu memainkan not pada satu-satu tempat yang membentuk satu frasa ataupun struktur melodi dalam sebuah lagu lah. Yang ini kita boleh kategorikan, kita boleh masukkan alat seperti kenong, okay, dan juga gong. Okay, kenong ni dia membentuk satu frasa di dalam melodi gamelan Melayu. Gong pula dia akan membentuk satu kitaran lengkap dalam lagu dan juga penanda-penanda tertentu di dalam gamelan Melayu, ya. Dan seterusnya kita ada alat yang memainkan melodi, okay, yang memainkan lagu dan juga berbunga. Orang dulu-dulu, iaitu generasi terakhir, dia tak kata melodi, dia kata lagu. Okay, orang lama-lama pun dia tak kata melodi, dia kata lagu. Maknanya bila kita main violin contohnya, tersalah main dia kata lagu tu salah, macam tu. Sebab orang istilah lagu dulu-dulu bukannya satu struktur lagu, tetapi adalah melodi. Sebab tu orang dulu kata ada lagu salah, cara main sarung tu lagu dia salah, macam tu, maksudnya melodi salah main, macam tu lah. Okay, so dalam saya mencelah cikgu, saya cakap pasal lagu ni, saya mencelah, saya ingat dulu masa alat gamelan UIA ni kita cuci, kita panggil orang daripada Solo, Jogja datang cuci, rupanya di bawahnya tu cikgu ada macam A, B, macam tanda-tanda kod ke cikgu, Yang mana? Oh, bawah kromong tu ke? Bawah ya, ada tulis, Itu kalau kita ada alat-alat yang ditempah mereka ingin melaras atau membuat tuning gamelan tu mengikut laras seperti mana Western Tempered Scale ataupun keyboard. Keyboard tu dia punya nada dia tetap. Contohnya A 440 Hz gelombang punya ni lah. So jadi ada gamelan-gamelan yang bila kita tengok bawah dia tu, dia ada letak abjad. Abjad ni terkait dengan music punya notes lah. A, B, C, D, E ataupun B flat, C, D, F, G, macam tu lah. So ada gamelan yang memang mengikut laras Western Tempered Scale, iaitu mengikut piano supaya dia boleh senang masuk dengan piano. Sebab tu bawah tu ada huruf-huruf tersebut lah, macam tu. Baik, saya ada beberapa soalan lagi, tapi saya nak bagi peluang kepada ni kita punya pelajar-pelajar dan juga peserta-peserta kumpulan ini. Barangkali juga daripada Aswara di UIA dan ada juga daripada
pasukan gamelan Gombak tadi. Jadi saya bagi peluang untuk bertanya. Silakan. Kalau tak, saya akan teruskan lagi. Silakan Tuan. Boleh. Assalamualaikum Cik Umar. Waalaikumsalam. Saya Katriza daripada UPM. Saya nak tanya pasal apa tu tuning yang selendro Melayu tu. Dia ada beza kan dengan selendro Jawa. Macam mana? How do they determine? Tadi Cik Umar cakap pembuatnya yang determinekan kalau gamelan Melayu then dia punya tuning adalah selendro Melayu. Ada apa-apa macam on what basis tuning system tu dijadikan macam tu? Okey. Terima kasih, soalan tu sangat menarik. Dia begini, apabila gamelan Melayu tu dijumpai ataupun ditemukan pada tahun 1966 tu, apabila hampir ramai orang membuat dokumentasi terhadap aspek muzik lah. Lagi-lagi dari segi instrumentasi, maksudnya ingin mengetahui macam mana boleh gamelan Melayu ni boleh wujud, macam mana gamelan tu boleh berkait dengan tradisi Melayu. Jadi bila mereka buat kajian tu, pergerakan gamelan tu daripada Istana Rialingga, Pahang, Terengganu sebagainya, dan di situ juga mereka mengkaji laras gamelan tersebut. Jadi bila dikaji seperti yang ini, seperti yang saya tunjukkan gambar ni, ini adalah set gamelan tertua yang masih tersimpan di Museum Sultan Abu Bakar Pahang dan berusia 200 tahun. So ini adalah gamelan tertua tersebut lah, gamelan yang di dalam istana tersebut. Dan kalau kita tengok kat sini, bentuk dia pun berbeza. So ini adalah bentuk gamelan Melayu yang sebenar lah. Kalau gamelan Jawa dia ada lepir di tepi, tapi gamelan Melayu dia ada saya ingat di kiri kanan tu lah. Okay. Kalau kita tengok pada laras tadi tu, apabila dikaji laras kromong semua laras set gamelan Melayu ini, didapati jarak antara not, maknanya not 1, 2, 3, 5, 6 tu jarak dia berbeza, itu satu, dan laras dia berbeza dengan selendro Jawa. Maksudnya di sini selendro Jawa 5 nada tetapi mempunyai jarak di antara not yang berbeza, dan gamelan Melayu, selendro Melayunya jarak laras di antara not-not tu berbeza. Jadi apabila kita malahan pengkaji ini menurut Tan Sri Mubin Shepherd. Tan Sri Mubin Shepherd merupakan orang penting yang menemukan gamelan ni. Beliau berkata apabila gamelan ini dijumpai, mereka telah menjemput beberapa pengkaji gamelan Jawa di Indonesia, beberapa pengkaji, untuk datang melihat persembahan gamelan Melayu dan juga persembahan joget gamelan itu sendiri, dan mereka mengesahkan bahawa ini bukan tradisi Jawa. Maksudnya ini adalah tradisi gamelan Melayu yang tersendiri yang memang berkembang lama. Mereka pun tidak familiar dengan laras itu. Maksudnya laras ni berbeza, maknanya laras gamelan Melayu ni berbeza. Sebab itu terkemudiannya apabila kita ingin menempah gamelan di Indonesia, kerana unfortunately kita tidak ada pembuat gamelan Melayu di Malaysia. Kita ada pembuat gong di Kelantan ataupun di Borneo dan sebagainya, pembuat gong dan sebagainya, tapi tidak specifically gamelan Melayu. Kita kena tempah juga di Indonesia, di Solo. Di sana adalah tempat di mana pembuat gamelan memang ramai dan memang kemahiran mereka untuk membuat gamelan tu adalah yang terbaik di sana lah. Jadi bermula dari situ, kita ambil laras gamelan Melayu yang lama ni, and then kita minta mereka bina semula bentuk gamelan Melayu itu. Jadi sebab itu mereka ada laras selendro Melayu tu. Maksudnya mereka simpan laras itu supaya rujukan terkemudian kalau ada orang datang, boleh tak saya nak beli set gamelan Melayu, mereka sudah ada laras, mereka tak perlu tanya lagi dah mau laras apa, sebab mereka tahu kalau gamelan Melayu mereka sudah ada laras selendro Melayunya. Kalau ada nak gamelan Jawa, mereka sudah ada laras pelok masing-masing, laras selendro Jawa masing-masing. Macam tu. Ada satu soalan lagi, Cikgu. Saya? Ada satu soalan lagi daripada salah seorang peserta. Soalannya daripada Encik Muhammad Zamri. Encik Muhammad Zamri ini adalah wakil dari kumpulan gamelan putera warisan Seri Gombak Selangor. Jadi pertanyaannya, kenapa gamelan Melayu tidak ada pembuat di Malaysia? Kita terpaksa tempah dari berang.
Okay. Sebelum saya jawab soalan itu tadi ada puan dari UPM, saya harap dia menjawab soalan ya. Okay. Dah, thank you. Okay, terima kasih. Okay. Seterusnya tadi soalan kenapa kita tak ada pembuat gamelan di Malaysia Okay, ini pendapat saya sendiri Kalau kita lihat kerana tradisi pembuatan adalah sangat berbeza dengan tradisi seni. Tradisi pembuatan ni adalah tradisi yang mempunyai estetikanya sendiri yang memang skill dia tersendiri. Jadi saya rasa kita tidak ada di Malaysia kerana memang sebelum ni kita tidak ada pembuatnya. Maknanya daripada zaman kurun ke-18-19 pun memang kita minta tradisi orang-orang di tanah Jawa yang untuk membuat set gamelan tu. Yang kedua mungkin kerana kita tidak mengkaji lebih mendalam mungkin cara nak membuatnya lah. Usaha pada tahun 1980-an iaitu simposium gamelan Malaysia yang pertama yang dibuat di UKM, mereka ada buat kertas kerja dan membincangkan pembuatan gamelan. Memang mereka ada jurnal berkenaan dengan cara membuat gamelan dan sebagainya. Tapi isu dia adalah pengilmuannya ada tapi pelaksanaan dia mungkin sukar untuk berlaku kerana dia ada membuat gamelan itu adalah satu kerja buruh. It's a labor work. Memang memenatkan. Kalau di tanah Jawa sendiri mereka perlu berpuasa dahulu, itu satulah. Itu dari segi spiritualnya untuk membuat gamelan. Seterusnya mereka perlu berada di berdekatan dengan sungai ataupun berdekatan dengan air untuk mereka tempa gamelan tu, and then mereka perlu ada relau is the pembakar tu lah untuk bakar logam, membakar logam sehingga merah dan ditempa dengan tangan, diketuk dan sebagainya sebab dia adalah ditempa secara custom. Maksudnya tidak ditempa di kilang, diketuk kilang, dibuat acuan. Dia bukan begitu. Dia ditempa menggunakan tangan. Jadi kerja labor work tu adalah memenatkan, tu satu. Dan satu lagi, setakat ni belum ada lagi lah rakyat Malaysia yang nak cuba untuk membuatnya. Mungkin di masa akan datang ada insya-Allah, tetapi setakat ini memang pembuatnya kita ada di Solo lah. Mungkin orang-orang Terengganu ke Pahang ada usaha untuk membentuk satu jawatankuasa, komuniti dan sebagainya. Sebab saya kira kertas kerja cara membuatnya mungkin dah ada, tetapi nak melaksanakan, mengkaji itu memerlukan R&D, penyelidikan lah dalam konteks moden ni lah. Sedangkan tradisi di Jawa tu mereka telah membuat gamelan tu sejak beratus-ratus tahun, mungkin malah ribuan tahun telah berada tersemat dalam tradisi mereka kan. So jadi itu kekurangan yang kita boleh perbaiki untuk gamelan Melayu lah dalam konteks pembuatan gamelan Melayu itu sendiri. Terima kasih Cik Khatriza daripada UPM tadi. Salam kepada Cik Muhammad Zaki, Cik Khatriza dan juga kepada Cik Zamri tadi. Saya boleh bagi satu lagi kalau ada nak tanya sekarang ni. Boleh tanya. Nampak ada pertanyaan ni. Tanya yang baru Cik Omar. Nampaknya, Assalamualaikum, saya Nazri daripada Gamelan Mudra THM. Oh, ini nak buat Cik Nizam Dr. Nizam. Dalam larasan gamelan Melayu, nada itu pada kod apa ya? Tanya soalannya. Soalan ni saya perlu clarification. Chord ke note? Kalau itulah dua benda berbeza Bila kita kata nada satu, sekarang secara dalam kata lain secara umumnya gamelan ditempah note satu, nada satu tu lebih rapat, lebih close kepada nada B flat dalam piano. Contohnya 1, 2, 3, 5, 6. So dia akan jadi B flat, C, D, F, G. Close to that lah. Ada yang memang pembuat yang very particular, dia bukan pembuat, pemilik gamelan yang sangat particular, dia saya nak sebiji mencakap piano tu. B flat, C, D, F, G. Ada yang pembuat kata saya nak laras Melayu lah yang tradisi. So jadi dia akan ada laras tu, dia punya jaraknya agak berbeza sikit daripada yang dalam piano lah. Jadi kebiasaannya kalau universiti dia ada yang saya nampak ada dua jenis. Satu slendro Melayu yang bermula dengan note B flat.
satu lagi yang bermula dengan note C. Kalau note C dia akan jadi C, D, E, G, A lah. 1, 2, 3, 5, 6. Kalau di sekolah-sekolah tak silap saya, kebanyakan menggunakan C untuk memudahkan proses pembelajaran. Kalau universiti saya nampak ada dua lah. Satu yang C, satu yang B flat. Tapi saya yang dekat belakang ni, set gamelan ni yang tak ada student ni sebab COVID ni, ini semua nada B flat lah. Mana yang bermula dengan B flat macam tu. So harap menjawab. Satu komen lagi katanya, ni komen daripada Cik Zamri tadi. Kami ada dua set gamelan dalam T, B flat dan C major. Itu komen daripada beliau. Betul. So memang ada dua jenis lah, satu C dan juga satu B flat. Betul. Kalau ada soalan please, tadi saya nampak ada orang raise hand, so boleh please kalau nak bertanya, saya tak ada masalah. Bertanya tu dalam conversation. Saya ada satu pertanyaan je Cik Umar pasal saya ingat gamelan ni pernah saya cuba letak alat gamelan ni di atas simen dalam salah satu sesi gamelan, tapi ada yang tak bagi, katanya gamelan ni kena letak atas platform ataupun atas kerana gamelan ni adalah muzik istana dan dia ada kekhususannya. Betul Dia begini, soal meletakkan dia di tempat tertentu bergantung kepada keadaan sebenarnya. Kalau kita nak kata dia tak boleh letak di lantai dan sebagainya, di istana kolam pun bila persembahan dilakukan dia diletak di atas lantai dan ditarikanlah. Tetapi kebiasaannya ini lebih kepada adab bermain gamelan lah. Kita letak gamelan tu di atas yang beralas lah, seperti kapet dan sebagainya. Kalau tengok yang bawah ni kita kapetkan semua lantai dia kerana memudahkan pergerakan satu. Ini secara logik lah, memudahkan pergerakan satu, dan kita nak mengurangkan kerosakan pada alat muzik kerana gamelan tu dibuat daripada kayu. So kalau kita letak lantai simen saja, geseran tu boleh merosakkan lantai alat muzik tu lah. Tapi kalau kita tengok pada kita kena letak di atas platform kerana dia adalah tradisi dan sebagainya, itu sebenarnya adalah pilihan ataupun mengikut situasi tempat tersebut, yang mungkin betul ada platform, yang mungkin tak ada platform dan sebagainya lah. Tapi kalau betul persembahan ditinggikan sikit, dia duduk atas platform, akan menampakkan dia lah di sebalik prabu-prabu yang lain, ataupun macam kadang-kadang persembahan di jamuan makan ataupun keramaian dan sebagainya. Bila kita letak atas platform, kita nampak lah orang bermain gamelan tu. Kalau diletak kat lantai, kita nampak kepala je. So pada saya itu isu berkenaan dengan whether dia di lantai atau tak ada isu. Tetapi adab bermain gamelan dan adab penyusunan gamelan tu biarlah dengan baik lah, kerana alat muzik tu kalau diletak dengan cara yang tidak betul boleh rosak. Bila rosak nak beli nak tempah. So dia ada banyak implikasi sekiranya tidak dijaga dengan baik. Tak kira lah dalam konteks logikal ataupun dalam konteks adab tu. Macam tu. Nanti kalau ada kesempatan cikgu, saya pasti kalau cikgu boleh nanti mungkin boleh tunjukkan sikit, demo sikit nanti kemudian lah. Nanti dalam rancangan ni kalau boleh lah nanti. Apa tu? Kalau cikgu ada kesempatan nanti, kalau boleh nanti dalam sesi ni boleh cikgu tunjukkan demo ketuk sikit ni gamelan dapat kami semua. Boleh kot. Kenalah susun keromong kat tepi. Tapi nanti bentar tu saya buka lagi soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya UTHM PM ada. Silakan. Silakan kemukakan soalan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak ada, saya ada satu soalan daripada cikgu. Kemudian berkenaan dengan muzik gamelan ni, aspek mistiknya. Aspek mistiknya bila maksudnya ada macam dulu nenek saya ada alat congkak. Dia kata congkak ni malam-malam pukul 12 malam, 1-2 pagi dia bergerak sendiri. Dalam gamelan ni maknanya ada tak gamelan aspek mistik seperti itu tu? Okay. Okay, mistik lah. Ni menarik ni. Mesti ada orang baru nak bertanya soalan kalau dia ada bab mistik ni. Pada saya, saya di sekolah saya dulu pun ada gamelan juga. Jadi saya rasa kita semua bukan sentiasa lah,
sering mendengar cerita-cerita berkenaan dengan kemistikan gamelan ni bila mungkin dia berbunyi sendiri ataupun berbunyi sendirilah biasanya. Maknanya bila kita tengok sekali tak ada, bila kita bergerak pergi tiba ada bunyi, benda macam tu lah. Okay, macam ni ya, macam mana saya nak cakap? Okay, saya tak nafikan kemistikan tu menjadi sebahagian daripada tradisi gamelan Melayu sebenarnya. Apabila antara tradisi joget gamelan bila mereka menari dalam istana, kita ada istilah yang dipanggilkan istilah lupa. Istilah lupa ataupun trance, di mana penari-penari tu apabila menari terlalu asyik, penari tu akan terlupa pada diri dia tak ingat dia siapa, sehinggakan penari tu akan berlari-lari sekeliling ruang, and then malahan boleh berjalan di atas keromong. Okay, itu adalah perkara yang berlaku dalam istana tersebut lah. Maknanya boleh berjalan atas keromong tu macam terapung dan sebagainya. So ini adalah satu antara kemistikan di dalam tradisi gamelan Melayu dalam istana. So even sekarang pun bila kita kata itu dalam konteks persembahan tapi sekarang dah tak adalah, kita dah tak buat persembahan yang naik terbang-terbang pula ke apa ke, tak ada benda-benda tu tak ada. Jadi bila sekarang bila kita kata mistik dalam konteks gamelan Melayu ataupun tradisi lama ni ada mistik, saya kira dia adalah lebih kepada semangat ruang itu sendirilah. Saya tidak kata alat, secara jujur saya tak kata alat tu berhantu atau apa, tetapi saya kira kita perlu lihat kebudayaan Melayu atau tradisi Melayu ni memang rapat dengan kemistikan dia. Orang lihat keris tu diperasapkan pun mereka rasa mistik, sedangkan keris tu diperasapkan untuk dikeringkan. Keris tu dilimaukan supaya menghilangkan kekotoran, darah dan sebagainya. Tapi bentuk ritual pembersihan tu kemudiannya orang ingat dia satu mistik, sedangkan dia kebersihan saja. Benda-benda begitulah. Jadi even dalam gamelan Melayu pun ada orang kata jangan langkah. Okay, jangan langkah, nanti ada perkara buruk akan berlaku, terbatuk darah ke demam dan sebagainya lah. Okay, saya kira kita perlu lihat dia dalam satu bentuk kita perlu hormat alat muzik ataupun kita perlu hormat medium muzik ataupun medium ilmu itu sendirilah. Macam sebagaimana kita tak langkah buku kerana kita hormat buku, bukan kerana helaian kertas je, tetapi helaian kertas tu mempunyai ilmu yang akan ditransfer kepada diri kita. So sebab itulah kita tidak melangkah buku, kan? Saya rasa konsep bersama dengan dalam gamelan Melayu. Kita tidak melangkah alat muzik tu kerana alat muzik tu sendiri adalah dia hanyalah besi dan kayu. Tetapi bila kita bermain, terdapat satu pengilmuan berlaku lah, maknanya kita sedang membudayakan tradisi gamelan tu dalam konteks persembahan dan sebagainya. Pada saya, melangkah alat tu adalah satu biadab daripada adab, faham tak? So saya rasa adab itu penting. Mistik tu memang sesuatu yang menarik untuk kita fikirkan, sebab dia pada saya, kita semua secara umumnya, mistik tu masih menjadi satu persoalan. Okay? Kerana kita tak boleh nak letak mistik ni di mana. Kerana sains itu logik, mistik itu have yet to be explored. Benda-benda macam tu lah. Jadi saya kira mistik ni menarik untuk kita fikirkan lah. Kadang-kadang dia berlaku dekat saya juga. Kadang-kadang macam sebelum kita sampai bilik gamelan suara ni, kita belum sampai, dah memang ada bunyi gamelan dah. Kita dah macam, aduh nak praktis, tak apalah, malam-malam baliklah, tak jadi. Ataupun kita tengah duduk main gamelan, sekali kat belakang gong bunyi ataupun ada kenong, ada barang terjatuh kat belakang. So kita rasa macam, sekarang pukul 10, ya Allah, kenapalah pukul 10 malam. Okay lah balik. So benda-benda tu dia adalah satu kenangan personal yang kita akan berfikir sebenarnya. Kalau analogi mungkin mallet jatuh, tapi kalau kita nak fikir kepada mistik, sebenarnya mungkin ada orang tu suruh aku balik ke, benda-benda macam tu. Jadi saya kira kita di Kepulauan Melayu ataupun Nusantara ni memang kaya dengan kemistikan dia yang tak ada di tempat lain, yang sentiasa boleh diperdebatkan, boleh
dialami, masih boleh dialami, diperdebatkan dan diraikan lah. Itu pendapat saya lah. Ada satu soalan lagi, Cik Umar. Saya. Daripada Ahmad Zafran. Salam Cik Umar, jika gamelan Melayu menggunakan C major, B flat major, gamelan Jawa dan Bali menggunakan scale apa ya? Dalam gamelan gamelan Jawa dia tak pakai laras apa kita panggil? Dia tak pakai laras yang mengikut saya pun tengah cari juga laras saya ada letak dulu, saya tak pasti saya ada ke tak sekarang. But anyway, dalam gamelan Jawa dia tidak mengikut apa kita panggil Western tempo scale, iaitu piano punya tu, tetapi boleh close to it lah. Contohnya dalam gamelan Jawa, tak silap saya dia bermula, untuk pelok dia bermula dengan note yang sangat rapat dengan D sharp, and then jadi berkembang jadi 7 note dari situlah. Dalam tradisi gamelan Jawa, mereka hanya memilih note-note tertentu. Dia takkan main ke 7-7 sekali. Dia hanya pilih 5 note, tu setiap lagu 5 note macam itulah. Dia takkan main semua-semua lagu melainkan dalam konteks contemporary lah. Okay. Kalau gamelan Bali, dia menggunakan pelok 5 nada. Unik. Sebab dia pelok tetapi 5 nada. So 5 nada dia yang kita biasa dengar lah. The mi fa so ti do. So di dalam gamelan Bali dia bermula, tak silap saya, bermula dengan huruf A. Permulaan dia. The ni da do di do. So yang A tu memang sangat rapat dengan piano. Dia kebetulan bunyi dia hampir sama dengan inilah. Kalau kita nak jawab lebih detail macam tu. Ini satu lagi Cik Umar, daripada RJ20. Cara dan teknik penciptaan komposisi gubahan muzik gamelan sama tak dengan muzik barat? Okey, kita perlu lihat cara dan teknik penciptaan komposisi gubahan muzik gamelan sama tak dengan muzik barat. Okey, kalau konteks tradisional lagu tradisional tu yang dicipta dari gua sebelum ini memang mempunyai perbezaan yang ketara dengan muzik barat kerana kita punya strong beat, kita punya nadi pulse yang kuat tu di dalam gamelan Melayu bukan terletak pada satu. Kita kan kalau nak muzik barat is 1 2 3 4 1 2 3 4, tetapi dalam gamelan Melayu dan juga gamelan Jawa dan juga gamelan Bali, dia beat keempat kita adalah strong beat kita. Maknanya 1 2 3 4 1 2 3 4. Sepertinya anggapan kepala kita cuba pergi ke sesuatu. Maknanya kita ingin capai gong besar. Maknanya 2 2 3 6 5 3 2 3 2 1 1 5 5 3 teng, macam tu. Yang teng tu adalah beat keempat. Bila kita susun note tu, kita rasa macam kita ada journey dan kita ada aim untuk sampai ke sesuatu. Itu peranan gong dan kenong lah. Sebab tu kita akan jatuh strong beat pada beat keempat, tetapi gamelan muzik barat pada beat yang pertama. So kalau kita kata teknik penciptaan komposisi gubahan, kalau yang terbaru, kalau mengikut eksperimentasi ataupun gubahan terbaru, memang saya nampak ada dua jenis. Satu, orang yang memang menggunakan muzik tradisi gamelan dan digubah semula, ataupun komposisi baru yang menggunakan beat pertama sebagai strong beat 1 2 3 4 and 1 untuk dimudahkan pembacaan dalam konteks moden lah. Okay, so pada saya perbezaan tu memang ketara, tetapi bergantung kepada pendekatan komposisi kita untuk apa, macam tu. Baik, kita ada satu lagi ni, saya ambil satu soalan daripada, kita ada banyak soalan ya. Boleh. Cuma saya ambil satu lagi saja ni. Pertanyaan Encik Zamri, saya ambil satu. Mengapakah kesenian gamelan Melayu tidak berkembang ke seluruh dunia sebagaimana kesenian gamelan Jawa dan Bali? Apakah usaha-usaha yang patut dijalankan oleh semua pihak, khususnya kerajaan kita? Okey, soalan yang sangat menarik daripada Encik Zamri. Okey, kesenian gamelan Melayu tidak giat berkembang seluruh dunia kerana
Yang pertama-tamanya, bila kita melihat tradisi gamelan secara umumnya, memang tradisi di Indonesia gamelan tu menjadi satu rujukan utama, kerana pengkaji-pengkaji di barat dahulu memang merujuk, dia menjumpai tradisi gamelan dan dia mengkaji, dikembangkan dan dibawa pulang ke US ataupun UK ataupun Europe. Jadi perkembangan pengkajian dan penyemarakan tradisi gamelan Jawa tu lebih berkembang dari kita lah. Ditambah pula gamelan Melayu tu kemudiannya dijumpai 1996 dan pengkajian tu adalah terkemudian pada pendapat saya. Jadi sebab itu itu yang pertama, sebab tu kita tidak ada perkembangan gamelan Melayu di seluruh dunia lah, malahan di universiti utama. Itu satu. Yang keduanya, kita menghadapi dasar-dasar kebudayaan di Malaysia ni perlu dipertingkatkan lagi lah untuk mengangkat seni tradisi. Itu pada saya penting. Apabila dasar-dasar tradisi, seni tradisi diperkembangkan, bila diperkuatkan, barulah boleh, macam contohnya di setiap kedutaan-kedutaan Malaysia di seluruh dunia perlu ada alat tradisi. Tak kisahlah gamelan ke ataupun silat ke, ensemble silat Kelantan ke, terpulanglah. Tapi apabila diajarkan dalam kedutaan ni, dari situ kita boleh mempromosikan seni tradisi Melayu tu lebih kuat lah, sebagaimana yang dijalankan oleh negara Indonesia, di mana setiap kedutaan mereka ada set gamelan dan diajarkan kepada orang-orang yang berminat dengan yuran ke dan sebagainya lah. So jadi secara organiknya tradisi gamelan itu sendiri berkembang. Jadi bila kita tanya kenapa kita tidak, gamelan Melayu tidak berkembang seluruh dunia, jadi kita perlu bertanya soalan balik pada diri kita, adakah dasar memperkembangkan seni tradisi itu ada dalam dasar kita untuk memperkenalkan seni tradisi ataupun memperkenalkan budaya Malaysia tu di seluruh dunia, macam tu. Satu lagi Cik Umar, daripada Cik Aiman, banyak ni Cik Umar. Boleh. Saya boleh jawab. Daripada Cik Aiman Zafran. Cik Umar, adakah kesemua lagu gamelan Melayu menggunakan 4 crochet in a bar? Okey, soalan Aiman sangat menarik begini ya. Kalau siapa yang tidak faham, menggunakan 4 crochet in a bar, ini bermaksud ada 4 detik dalam satu garis bar ataupun garis bar yang membahagikan melodi lah. Maknanya ada 4, ada 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4, okay. Setakat ini di dalam gamelan Melayu memang ada 4 beat dalam satu bar, tetapi ada beberapa lagu khas yang tidak mempunyai 4 beat dalam satu bar. Ada 5 beat, ada yang 3 beat. Ada lagu-lagu tertentu, ada lagu khas. Dan lagu ni memang sangat jarang dimainkan lah. Itu lagu-lagu yang the next level lah. Tapi lagu-lagu asas biasanya memang ada 4 crochet dalam satu bar. Maksudnya ada 4 detik dalam satu bar tersebut lah. Antara lagu-lagu yang bukan 4 crochet dalam satu bar, contoh adalah lagu Gambuh. Nama dia Gambuh. Memang lagu yang sangat jarang kita dengar dan sangat orang-orang lama je yang simpan lagu ni, yang memang orang-orang tertentu je yang boleh mainkan lagu ni lah. Cik Umar, ni ada satu komen daripada Khatriza Safian. Khatriza. Saya setuju. Katanya di konsulat Indonesia di New York, kedua-dua set gamelan dan Bali ada. Dia orang offer kelas tiap-tiap minggu, sayang gamelan Melayu tiada di konsulat Malaysia. Itu komen daripada Khatriza. Betul-betul, itu yang saya suarakan tadi lah. Memang saya sangat setuju dengan Cik Khatriza. Memang itu memang kita nampak dengan ketaranya lah. Sebab saya sendiri pun ada follow mereka, penggiat gamelan Jawa dan gamelan Bali di UK dan juga US. Diorang pun follow saya, sebab saya sendiri ada kumpulan gamelan kan di sini. Jadi kita sering berbincang dan sebagainya. Memang di sana adalah sekarang sudah menjadi satu kebiasaan. Bila mereka kata gamelan, dia tahu okay, nak pergi kelas gamelan dekat sini dan sini, sebab dia tahu situ gamelan Jawa dan Bali sebagainya. Sehinggalah selama berpuluh-puluh tahun dia sekarang dah jadi satu
normal, satu benda yang normal untuk melihat gamelan jauh dengan gamelan Bali di sana. Tapi pada saya, even di Malaysia, kita nak dapatkan gamelan tu dalam konteks masyarakat pun susah, tak semua ada gamelan macam tu lah. So saya rasa kita kena perkembangkan seni tradisi tu lah. Saya sendiri pun ada pendekatan saya sendiri dalam memperkembangkan gamelan Melayu dalam konteks sebab saya sendiri ada kumpulan Gang Sepura, Rhythm Imbron, dalam konteks kita mencipta lagu, dalam konteks kita memberikan kelas. Saya sendiri pencara gamelan di Aswara dalam konteks education, komposisi dan sebagainya. So kita semua ada peranan yang penting. Kita semua pecinta gamelan memang ada peranan masing-masing, iaitu sekurang-kurangnya bermain gamelan. Itulah satu peranan yang penting. Menyebarkan, berkongsi ilmu, berada dalam kelab-kelab komuniti di Facebook dan sebagainya supaya kita boleh semarakkan lagi kita berkongsi. Saya rasa setiap orang ada peranan dan cara masing-masing untuk kembangkan seni tradisi itulah, dan saya harap dia berterusan lah. So dengan adanya forum bicara macam ni pun memang sangat membantu sebab kita dapat mengenal satu sama lain. Kita boleh tahu ada gamelan dari SMK, gamelan dari universiti dan sebagainya, yang sekurang-kurangnya boleh mengambil antidote daripada pertemuan kita ni untuk dikembangkan dalam universiti masing-masing macam tu. Saya ada satu soalan Cik Umar. Nampak masa agak orang muda kata masa agak menjemurui kita. Tak pasti pukul 11, nak kat sebelah. Okey. Boleh. Ya, kita boleh tambah sikit masa tu insya-Allah. Nampaknya perbincangan menarik. Saya ada satu soalan semua, iaitu masa depan gamelan di Malaysia ni. Cakap tentang Malaysia, maksudnya masa depan. Sekarang ni kita ada gamelan dalam komuniti, orang kahwin ada main gamelan, majlis resmi dan gamelan, dan universiti ada gamelan. Jadi lihat masa depan gamelan di Malaysia ni macam mana? Saya rasa sekarang apabila gamelan dikembangkan, dikeluarkan dari istana, diraikan oleh semua rakyat, saya kira gamelan tu sendiri bukan sahaja berkembang dalam konteks joget gamelan, maksudnya gamelan Melayu mesti dengan tari perlu dengan muzik, tapi sekarang kita nampak gamelan Melayu tu sendiri dia dah berdiri dengan sendiri, tarian tu sendiri pun boleh berkembang dengan diri sendiri, dan malahan sekarang kita melihat banyak karya-karya baru untuk menanam minat ke orang-orang muda ni kan. Mereka berkarya dekat sekolah, cipta lagu, and then kemudian masuk pertandingan dan sebagainya, menang, and then you going to repeat that again and again. So banyak penambahbaikan yang berlaku apabila kita berkarya ataupun bila kita memperkembangkan seni tradisi itu. Kita akan nampak mana yang baik, mana yang buruk, mana yang perlu diperkembangkan, mana yang perlu dipertahankan. So kita perlu tengok gamelan tradisinya apa, gamelan contemporary-nya apa, gamelan yang gubahannya apa, dan apa yang kita perlu pegang. Pada saya yang penting supaya tidak keliru, kita pertahankan seni tradisi kita, tapi pada masa yang sama seni tradisi itu perlu berkembang mengikut zamannya. Bila kita tengok gamelan tradisional yang kita kata gamelan tradisional sekarang ni adalah sebenarnya moden pada zamannya. Itu maksud saya. Gamelan Melayu takkan wujud tanpa ada penciptaan lagu-lagu baru oleh Sultan Sulaiman dan juga tarian baru oleh Tengku Apam Maryam. Sekiranya mereka tidak mencipta kreasi baru, karya baru ini, maka tidak wujudlah joget gamelan tu yang sekarang kita panggil tradisi, namun sebenarnya adalah amat pop. Is a popular culture dalam istana pada masa itu. So jadi kita nak relevankan dia, so kita kembangkan dia tradisi, kita jaga tradisi itu, but at the same time kita create new music for the Malay gamelan so that kita boleh sentiasa berkarya dan sentiasa relevan di masa akan datang. Itu pendapat saya. Ini ada satu komen lagi Cik Umar daripada Cik Zamri tadi Saya. Isu asal hak seni gamelan seringkali menjadi pertelingkahan antara warga dua negara, Malaysia dan Indonesia. Apa saranan Tuan Tengku Umar bagi mewujudkan suasana yang lebih harmoni dan saling menyokong kesenian ini? Saya kira sebab isu asal dan hak seni gamelan sering jadi pertelingkahan. Saya kira dia begini tau.
Indonesia dan juga Malaysia ni memang rakyatnya, especially warga-warga netizen ni suka mengisukan sesuatu tanpa sebab lah saya rasa. Sebab macam kita semua suka memperakukan cendol dari Indonesia, rendang dari sini, songket dari situ. So saya rasa sebenarnya bila kita buang jurang kenegaraan tu, sebelum ada Malaysia, sebelum ada Sumatera, sebelum ada Jawa, sebelum ada Indonesia, sebelum ada Malaysia, sebelum ada Singapura, sebelum ada Brunei, kita semua adalah satu kepulauan Melayu yang besar yang memang sifatnya sering berdagang, saya kira. So, kerana itu kita ada percampuran tradisi, kita ada percampuran makanan, tradisi itu dalam konteks tari, muzik, makanan, kebudayaan, kehidupan dan sebagainya. Ini kan pula bahasa. Jadi saya kira pertelingkahan di dalam internet dan sebagainya itu adalah kadang-kadang bukan dalam kalangan orang-orang yang memperkembangkan seni tradisi tersebut. Dia macam ni, orang-orang, kalau kita orang gamelan, orang Jawa gamelan, dia tak ada gaduh pun. Saya tak ada gaduh pun dengan orang Jawa, yang orang yang saya kenal sekolah di Jawa dan sebagainya. Mereka tidak bergaduh berkata gamelan Jawa tu, gamelan Indian tu Jawa punya. Tak ada, kita tak ada isu itu. Kerana penggiat-penggiat seni atau penggiat-penggiat yang faham, yang memang bergiat dalam sesuatu seni tu, tak kisahlah makan ke, muzik ke, tari ke, mereka faham akan keunikan tradisi itu. Maksudnya ini memang gamelan Melayu ada tradisi tersendiri, gamelan Jawa ada tradisi ini tersendiri. Jadi tidak perlu ada pergaduhan, malahan kita meraihkan dia pula kerana gamelan tu dia jadi milik Nusantara. Kerana itu kita meraihkan keunikan gamelan Jawa, Bali, Sunda dan sebagainya. Pada saya, pergaduhan, pertelingkahan tu hanya berlaku pada mereka-mereka yang sebenarnya tidak bergiat pun dalam seni tradisi atau bergiat dalam kebudayaan tersebut. Pada saya, macam usaha untuk kita kembangkan tradisi gamelan Jawa dan Bali untuk mencari titik pertemuan, sebenarnya titik pertemuan telah lama ada. Cumanya dia hanya dalam kalangan penggemar, penggiat seni saja. Orang-orang yang tak faham ni je tiba-tiba tulis buat claim dan sebagainya lah kan. Saya rasa usaha yang patut kita jalankan adalah forum antara tradisi gamelan Jawa, gamelan Melayu. Macam tahun lepas kita ada buat forum, saya ada buat forum bersama Universiti Teknologi Petronas, perbincangan secara meet macam ni dengan sekolah-sekolah gamelan Jawa dan juga gamelan Melayu. So kita bincang perbezaan, persamaan dan sebagainya. Jadi tidak ada isu pergaduhan ke apa, tidak ada. Saya rasa isu hak gamelan ataupun hak klaim-klaim ni dia hanya setakat di dalam alam maya sajalah, yang bukan penggemar ataupun bukan penggiat gamelan Melayu. Jadi Cik Umar, saya rasa kalau saya tangkap kita punya sesi ni, kalau kita tak dapat lihat Cik Umar demo sikit mungkin gamelan kalau boleh lah, persilakan Cik Umar. Tuan-tuan dan puan sekalian yang masih di talian, kita nak menjemput Cik Umar dapat demo sedikit untuk kita. Kalau keberatan Cik Umar, boleh Umar? Boleh, tapi saya susun kursi ni kejap sebab sebab student semua kelas secara online kan, jadi saya perlu adjust sedikit lah. Lagu apa je? Saya tunjukkan sikit lah, so boleh nampak tak? Harap tuan-tuan dan puan-puan yang ada di talian jangan meninggalkan dulu. Talian kita lihat Cik Tengku Umar Ilani daripada Aswara Fakulti Muzik yang pesah untuk demo pada kita sedikit permainan gamelan. Silakan Cik Umar. Lagu apa? Togok lah. Okey ke Togok? Boleh Cik Umar, boleh. Boleh, okey.
Okey, itu saja dari saya. Alhamdulillah, terima kasih Cik Omar, terima kasih. Alright. Dan juga sebelum kita tutup majlis ini, tuan-tuan dan puan, dan kalau ada satu lagi pertanyaan, saya buka khas kalau ada. Kalau tidak, saya akan menjemput yang berbagi ke rumah untuk membuat penggolongan. Silakan. Ada soalan ke? Kalau tidak, saya akan menjemput yang berbagi ke rumah Ilani Iskandar daripada Fakulti Suara untuk membuat kesimpulan daripada penyampaian beliau pada hari ini. Silakan. Okey, terima kasih. Saya sebagai kesimpulan, saya tak ada yang saya rasa Gamelan Melayu ni sebenarnya alhamdulillah telah sejak penemuan dia dan kini berkembang di sekolah, universiti dan juga kita ada penggiat-penggiat yang secara private bersendirian. Saya rasa pada pandangan saya masa depan Gamelan Melayu boleh berterusan, berkesinambungan sekiranya kita kembangkan lagi usaha kita untuk mengangkat seni tradisi ini dengan forum-forum macam ni, dengan persembahan-persembahan dalam universiti dan sebagainya. Walaupun kita sekarang tengah COVID kan, so mungkin minimal itu penting tetapi bukan menjadi satu alasan untuk kita tidak berdiskusi macam ni lah. So saya harap supaya Gamelan Melayu ni berkembang dalam kalangan masyarakat, tidak kira universiti, pendidikan ataupun kadang-kadang untuk menanam sifat kecintaan terhadap seni tradisi ni perlu menanam daripada kita kecil lah, daripada anak-anak kita yang kecil-kecil tu kita biasakan dia dengan budaya Melayu dan sebagainya. Semoga bila dia dah besar nanti, apa yang mengisi tu adalah tradisi dahulu sebelum dia bereksplorasi dengan benda yang lain. So saya ucapkan terima kasih kepada Citra dan juga Encik Said kerana sudi menjemput saya berkongsi berkenaan dengan Gamelan Melayu ni. Sekiranya ada salah silap dari saya, harap maafkan. Mungkin saya ada terkurang informasi, terkurang detail dan sebagainya, tapi saya harap apa yang saya bincangkan dan apa yang kita bincangkan, saya pun belajar daripada anda semua, kita dapat bawa balik ke tempat masing-masing, kita kembangkan dia. And please, kalau ada apa-apa masalah, don't forget to follow saya juga. Saya di Instagram dan juga Twitter, Facebook pun saya ada. Saya always tanya soalan ataupun orang bertanya saya macam ada skor ke, lagu ke dan sebagainya. So let me know apa-apa berkenaan Gamelan Melayu. Kita berjumpa lagi di masa akan datang, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Cik Omar dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita akhiri di sini dengan bacaan wal-'asr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Umar. Terima kasih.